Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, yakni kitab fiqh mazhab Syafi'i pada menguraikan bab undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Dan kita sambung pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin, yakni tajuk mut'ah. Tajuk mut'ah. Pada muka surat 764. Betul kan? Betul. Al-mut'ah berasal daripada kalimah al-mata'. Maksudnya perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan. Itu maksud mut'ah dari segi bahasa. Yang mut'ah daripada kalimah al-mata', yang bermaksud perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan dari segi sudut bahasa. Maksud mut'ah di sini ialah harta yang suami wajib serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya, sama ada dengan sebab talak cerai ataupun perpisahan. Jadi mut'ah dari sudut istilah syarak di sini ialah harta yang suami wajib serahkan kepada isteri bila sewaktu telah berlaku perpisahan, sama ada dengan cerai ataupun berpisah. Dan ini dua perkara di sinilah. Mut'ah maksud di sini berbeza dengan nikah mut'ah yang dilakukan oleh Syiah. Mut'ah di sini adalah bentuk pemberian harta kepada isteri dengan sebab perpisahan. Dan berbeza pula dengan mahar ataupun mas kahwin yang kita pelajari yang lepas, yang ini pemberian kepada isteri dengan sebab pernikahan. Dua bentuk pemberian. Pemberian kepada isteri dengan sebab pernikahan, ini dipanggil mahar. Pemberian harta kepada isteri dengan sebab perpisahan, sama ada cerai, dipanggil sebagai mut'ah. Dua-dua adalah bentuk pemberian daripada harta yang dipersetujui di antara dua-dua pihak itulah. Jadi jelas, kita ulang jelas di sini perbezaannya. Mut'ah di sini bentuk hadiah lah ataupun pemberian yang diberi oleh suami kepada isteri dengan sebab perpisahan, dan bukan mut'ah
Yang dimaksudkan amalan Syiah, kahwin mut'ah, kahwin kontrak, itu tidak ada dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berhak mendapat mut'ah? Siapakah yang berhak mendapat mut'ah? Mut'ah wajib diberikan kepada bekas isteri dalam keadaan berikut. Jadi mut'ah itu adalah daripada pihak suami dan wajib diberikan kepada bekas isteri. Dipanggil sini bekas isteri. Maknanya dengan sebab perpisahan lah, ataupun perceraian. Jadi bekas isteri. Nah, ini pertama apabila diceraikan selepas berlaku persetubuhan. Apabila berlakunya persetubuhan, bercerai, yang mana suami wajib memberi mut'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, isteri diceraikan sebelum disetubuhi dan mas kahwin pula tidak disebutkan masa akad nikah. Dan juga yang kedua, isteri diceraikan sebelum disetubuhi, tapi mas kahwin tidak disebut masa akad nikah. Sebut mas kahwin masa nikah ataupun dalam akad nikah itu sunat, sebab dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau disebutkan kadar mas kahwin selepas akad nikah pun boleh, cuma sunatnya disebut masa akad nikah. Itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam kes yang kedua ini, yang ini tidak disebut mas kahwin, dan isteri itu diceraikan sebelum disetubuhi, dan mas kahwin pula tidak disebut masa akad nikah. Jadi kena beri juga yang ini mut'ah. Yang ketiga, jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya, perpisahan adalah disebabkan oleh suami seperti dia murtad. Na'udzubillah. Jadi kita ucap na'udzubillah lah, makna kita minta berlindung kepada Allah daripada murtad. Murtad ni maksudnya berpindah agama, irtadun 'anid din, berpindah agama. Di mana satu daripada maqasid ni tujuan syariat Allah itu, satu daripadanya nak menjaga agama agar seseorang itu beragama dengan agama yang tidak dipermudahkan dia untuk keluar masuk dalam agama tu. Masuk agama ni jaga di sini adalah agama Islam. Siapa yang murtad, di mana ada mafhum daripada hadis Nabi umumnya, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang badal, tukar agamanya, maka faqtuluh. Faqtuluh maksudnya maka adalah dibunuh secara umum hadis itu. Dan penjelasan cara pelaksanaannya kita boleh belajar dah dalam Qanun Jinah Syar'iyah. Walaupun sebegitu, di antara tujuan syariat Allah ini diturunkan untuk menjaga agama. Seseorang Islam tidak boleh dia sewenang sesuka-sukanya untuk pindah agama, tukar agama lain. Tak seronoklah dengan Islam, tukarlah agama lain pula. Di mana seseorang tu dah di dalam Islam, sama ada dia lahir dalam Islam ataupun dia memeluk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah, dia diiktiraf sebagai Islam. Dan apabila dia menukar agama, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, biasa yang jelas tukar agama ni dengan percakapan lah. Apabila dia mengatakan tukar agama, dia mahu orang tu sudah murtad. Jadi orang murtad itu hukumnya umum daripada sabda Nabi SAW tadi, man baddala dinahu faqtuluh. Maka barang siapa yang menukar agama, maka hendaklah dia dibunuh. Dan juga melalui proses untuk nasihat sebelum dia bunuh tu, melalui proses yang panjang lah, agar dia kembali kepada Islam semula. Dan kalau dia enggan juga, barulah dilaksanakan hukum bunuh. Dan orang murtad ni dia tidak ada hak apa-apa lagi dah. Hilang segala status dia. Dia tidak boleh menerima pusaka lagi, dan kuburnya pun tidak boleh dikuburkan sesama Islam. Dan jenazahnya pun sebenarnya tidak ada nilai lagi lah di dalam Islam.
Dan kalau dia dibuang di tepi-tepi jalan pun tidak ada kesalahan apa-apa. Cuma boleh menyebabkan penyakit lah, sebab dia sebagai bangkai. Jadi maknanya, kalau seorang Islam dia meninggal, 4 perkara mesti ditunaikan. Yang pertama, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Itu hak orang Islam. Tapi kalau orang murtad ni dah tak ada hak itu. Tak ada hak, 4 hak itu tak ada bagi dia, sebab dia sudah murtad. Na'udzubillah. Itu nak jagalah, jangan kita sampai murtad. Dah cantiklah duduk dalam Islam, mudah kita terima Islam, lahir-lahir dalam Islam, alhamdulillah, cantiklah. Jaga sungguh-sungguh. Jadi maknanya kita ulang, jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya. Berpisah dengan suami, macam mana boleh jadi berpisah? Yani berpisah adalah disebabkan oleh suami, seperti dia murtad. Perpisahan itu dengan sebab suami. Suami sebab apa? Suami murtad, yani tukar agama. Ataupun suami meli'an isterinya, bersumpah menuduh isterinya berzina. Ataupun suaminya meli'an, menuduh, li'an itu la'nat, sumpah la'nat, yani menuduh isterinya berzina, di mana dia perpisahan juga adalah berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan, tapi mas kahwin tidak disebut dalam akad. Dalam kes ini ada 2 perkara lah. Suami yang ini berpisah dengan sebab suami, satu suami murtad, ataupun berpisah dengan sebab suami menuduh isteri berzina. Apa menuduh isteri berzina? Kalau tidak ada 4 saksi, seseorang tu kena hukum qazaf. Hukum qazaf ni 80 sebatan qazaf. Dan dia nak mengelakkan daripada dia kena hukum qazaf, dia kena bersumpah. Sumpah itu dipanggil li'an. Li'an tu 4 kali sumpah bagi pihak laki-laki menuduh isterinya berzina. Kita belajar dalam bab li'an lah, kita akan jumpa satu bab li'an. Li'an ni dia ada kaitan dengan qazaf, hukum qazaf. Dalam hukum kanun jinayah syar'iyah ada satu di bawah hukum hudud, dia panggil hukum qazaf. Hukum hudud ni apa? Hudud ni adalah merupakan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kadarnya, jumlahnya. Ini dipanggil hukum hudud. Ada had dia disebut di dalam Al-Quran. Orang yang menuduh satu orang lain berzina tanpa membawa 4 saksi, 4 laki-laki, saksi laki-laki 4 orang, yang mana dia kena hukum qazaf, yakni 80 sebatan. Dan dia tidak boleh menjadi saksi sampai bila-bila, yakni dia dicop sebagai fasik. Jadi tak boleh jadi saksi. Itu dipanggil sebagai balasan bagi orang menuduh satu orang berzina. Satu, qazaf. Dan termasuk qazaf juga suami yang menuduh isteri berzina, itu berzina lah. Ataupun qazaf juga suami yang menidakkan, menafikan anak dalam kandungan isteri tu, anak dia. Mana dia kata bukan anak saya ni, padahal isteri dia kata ni bukan anak saya. Jadi kalau dia kata menafikan anak dalam kandungan isteri itu anak siapa? Jadi secara jelasnya dia menuduh isterinya berzina lah. Sebab kalau dia kata dalam kandungan itu bukan anak dia, bermakna anak orang lain. Jadi dia menuduh isterinya berzina. Kalau dia tidak boleh membawa 4 saksi laki-laki, di mana dia kena hukum qazaf. Dan hukum qazaf ni jelas dalam Al-Quran 80 sebat. Dan bagaimana dia nak mengelakkan diri dia daripada kena 80 sebat itu, dia kena berli'an, sumpah laknat. Sumpah laknat tu terakhir tu. Dan ni dia umpama meminta daripada Allah lah. Maknanya kalau dia menipu, menuduh isterinya berzina, Allah Subhanahu wa taala yakni memusnahkan dia ataupun melaknat dia. Itu dia punya sumpah laknat. Kita boleh belajar dalam bab li'an. Nanti kita akan jumpa bab li'an, di mana bab li'an tu dalam bab munakahat. Bab qazaf tu masuk dalam kanun jinayah syar'iyah. Tapi walaupun begitu dia ada kaitan. Dia agak, kalau tak biasa dengar mungkin agak pening sikit lah. Tetapi sebab benda tu berkait, qazaf dengan li'an tu dia ada kaitan. Satu bahagian dalam kanun jinayah syar'iyah,
satu bahagian di dalam munakahat. Li'an ni duduk dalam munakahat. Dalam dua keadaan ini, yakni apabila suami dia murtad wala'iyyazubillah, ataupun suami menuduh isterinya berzina, ataupun menafikan anak dalam kandungan itu bukan anak dia, maknanya dia secara sebaliknya menuduh isterinya berzina, di mana dalam kes ini akan terpisahlah. Suami isteri itu akan terpisah. Seseorang yang meli'an, dia dalam bab li'an ini, isteri juga dia boleh, kalau isteri itu tidak bersumpah laknat, apabila suami bersumpah laknat menuduh isterinya berzina dan tidak ada saksi, dia bersumpah laknat. Dan yang terakhirnya dia melaknat dirinya. Kalau ditipu, dia laknat dirinya. Allah Ta'ala akan timpa laknat kepada dia. Dan kalau isteri itu diam, isteri itu akan kena hukuman 80 sebab pula. Jadi qazah balik kepada isteri. Dan isteri boleh menggunakan li'an, melaknat dirinya juga, dia menafikan dia berzina. Dan akhirnya kalaulah dia menipu sedangkan dia benar berzina, yakni laknat Allah akan timpa. Sekarang siapa yang berzina? Allah Ta'ala juga yang tahu. Sebab dua-dua pihak menuduh dua-dua pihak. Dan apabila menuduh, dua-dua pihak menuduh ni panggil li'an, laknat melaknat. Dan apabila laknat melaknat, di mana akan terpisahlah. Dia akan jadi terpisah dengan sebab li'an itu, akan jadi tercerai. Suami isteri akan tercerai. Dan dalam kes li'an ini dia tidak boleh untuk rujuk. Dia tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah semula. Berbeza dengan perceraian, walaupun talak 3, seseorang tu boleh bernikah semula. Syaratnya isterinya berkahwin dengan orang lain dan merasai persetubuhan dan diceraikan oleh suami yang baru, dan dia habis iddah, dia boleh bernikah dengan suami yang lepas. Itu dipanggil talak bain. Talak bain ni sama ada cerai 3 lah biasanya. Tapi dalam bab li'an ini, termasuk dalam proses perceraian juga. Apabila dua-dua pihak melaknat diri sendiri, menafikan, satu pihak menuduh isteri berzina dan melaknat dia, dan isteri menafikan dia berzina dan melaknat diri sendiri kalau dia menipu, di mana dia akan jadi perpisahan. Ini bahasa perpisahan di sini. Apabila berlaku perpisahan, yang mana apakah kesan daripada perpisahan itu? Yang ini kesan daripada perpisahan itu, yang pertamanya suami kena beri muta'ah lah, kena beri hadiah tu, harta, sebab dia meli'an isteri. Dan dalam kes yang lain pula, bagaimana apakah mereka tu boleh bernikah semula? Kalau insaf tak boleh. Dalam bab li'an tidak boleh mereka tu bernikah semula. Dia punya kerasnya dalam bab li'an. Ya dah tuduh isteri berzina, sambil di samping sana sumpah laknat pula. Jadi tidak, Islam kata tidak boleh menikah semula. Agak boleh faham penerangan? Boleh, insya-Allah. Kenapa saya panjang lebar? Sebab dia ada kaitan. Kita akan jumpa satu bab, mungkin sekarang kita agak-agak faham kalau biasa dengar, ataupun kita dah separuh faham. Tapi kalau kita jumpa tajuknya, kita akan recall balik yang kita pernah faham tu, dia akan jadi lebih faham lah. Dan kalau kita belajar dalam bab qanun jinayah syar'iyah, kita akan nampak macam ni prosesnya. Sebab saya ada mengajar qanun jinayah syar'iyah 2 tempat, satu di Banting dan satu di John Steele. Jadi ada satu pertanyaan lah. Kalau satu orang tu dah menuduh isterinya berzina, apa kesannya? Tuduh isteri berzina, tak ada saksi. Apabila tak ada saksi, jadi macam mana? Nak mengelakkan dia, kalau dia tak bawa saksi, dia kena sebat 80. Inilah maksudnya li'an. Lepas tu dia kata kalau orang tu dia dah menuduh isteri, dia tak ada saksi, lepas tu dia pula selamat dengan sebab dia li'an, maknanya isteri dah pula macam mana? Isteri kalau dia diam, tidak melaknat, tidak bersumpah laknat, dia akan sebat 80. Seumpama dia bukan 80 sebab dah, isteri tu akan termasuk dalam orang yang berzina, akan direjam sampai mati. Sebab orang yang pernah menikah secara halal, merasai persubuhan secara halal, maknanya dia panggil muhsan. Orang yang muhsan ini kalau sabit dengan kes zina, dia rejam sampai mati. Memang sabit dengan hadis Rasulullah. Jadi bagaimana dia pun nak selamatkan diri dia daripada dia rejam sampai mati? Macam mana? Dia kena bersumpah laknat lah, baru dia selamat. Jadi siapa yang berzina,
Allah Ta'ala yang tahulah. Sebab dah dua-dua sumpah menafikan, satu pihak menuduh dan satu pihak menafikan tuduhan. Siapa pula yang berzina? Dua-dua tu akan selamat daripada kena sebat bagi pihak laki-laki yang menuduh, dan bagi pihak perempuan yang dituduh dia pun melaknat, di mana dia akan selamat daripada hukum rejam. Jadi siapa yang benar? Allah Ta'ala juga yang tahulah dalam kes itu. Jadi benda itu adalah merupakan perkara jawapan daripada syarak lah. Kalau ini masalah, ini jawapannya. Ini masalah, ini jawapan. Jadi dia tidak tergantung. Itu jawapan dia. Sebab apa? Di sini saya mengajar munakahat. Jadi maknanya tak ada kaitan dengan qazaf. Sebab kita tak mengajar qanun jinayah syariah. Tapi dia ada kaitan dengan qazaf. Yang dua tempat tu saya mengajar dalam qanun jinayah syariah. Tak ada kaitan dengan li'an. Jadi kena sebut dua-dua. Begitu. Perpisahan juga hendaklah berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan, tetapi mas kahwin tidak disebut di dalam akad. Perpisahan itu hendaklah berlaku selepas persetubuhan, satu, atau sebelum persetubuhan, tetapi mas kahwin tidak disebut dalam akad. Jika isteri diceraikan sebelum dipersetubuh, jika isteri diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwinnya sebelum disebut dalam akad nikah, isteri tidak berhak mendapat mut'ah. Ini kerana dia telah mendapat separuh daripada mas kahwin, sedangkan dia masih belum memberi apa-apa khidmat kepada suaminya. Cuma dalam kes bagaimana kalau isteri itu diceraikan sebelum daripada persetubuhan dan mas kahwin itu disebut dalam akad nikah, yang mana dalam kes ini isteri tidak berhak mendapat mut'ah. Sebab apa? Kerana dia mendapat separuh daripada mas kahwin. Contohnya mas kahwin tu 400 contohnya. Jadi apabila mas kahwin 400 dah disebut masa akad, yang mana dia tidak disetubuhi lagi. Dalam kes ini isteri hanya mendapat separuh 200 daripada mahar, dan 200 lagi sebab apa? Dia tidak memberi khidmat lagi pada suami. Asalnya kenapa kena beri mahar ataupun mas kahwin? Sebab apa? Untuk menyetubuhi isteri sebagai hadiah yang wajib. Sebab apa? Untuk bersama dengan isteri, dipanggil istimta'. Dan dalam kes ini suami belum sempat lagi dia bersama dengan isteri dan dia ceraikan isteri. Dalam kes ini juga suami ada sebut kadar mas kahwin, contoh kita kata 400. Dalam kes ini suami wajib bayar separuh sebab dia belum merasai persetubuhan dengan isteri. Isteri belum beri khidmat kepada dia, dan isteri juga tidak berhak mendapat mut'ah. Dia hanya mendapat bahagian dia daripada mas kahwin itu. Habis. Itu berkenaan dengan mut'ah. Dalil wajib mut'ah. Dalil wajib memberi mut'ah kepada mereka yang telah disebutkan ialah firman Allah, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafradu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Al-Baqarah ayat 236. Yang bermaksud, dan tidaklah kamu bersalah, yakni dan kamu tidak menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, memberi sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberikan sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya. Suami yang susah pula menurut ukuran kemampuan, sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut bagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan. Ini adalah merupakan dalil berkenaan dengan pemberian mut'ah. Dalilnya lah dalam surah Al-Baqarah ayat 236, dan keterangan ini diterangkan dalam keterangan ke atas itulah. Tuan-tuan boleh rujuk keterangan atas, itulah keterangan daripada
surah Al-Baqarah ayat 236 ini. Dan yang utamanya ianya adalah berdalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tanya muta'ah tu ada dalil surah Al-Baqarah ayat 236, tapi muta'ah ni bukan muta'ah kahwin. Muta'ah ini adalah bentuk pemberian. Bentuk pemberian selepas berlaku perceraian, dengan syaratnya suami itu sempat menyetubuhi isteri. Dan dalil yang berikutnya, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Ini dalil surah Al-Baqarah juga ayat 241, dalil tentang mut'ah. Jadi mut'ah di sini adalah jelas sebagai bentuk pemberian sagu hati. Dia bukan bentuk pernikahan. Habis. Jadi boleh insya-Allah tengok dalil tu. Jadi kalau kita terangkan dalil ni pun sama dengan atas tu. Jadi berulang terangannya. Dia pensyarat tu yang atas tu, bila yang patut beri dan bila yang tidak patut beri, semua ada di keterangan yang atas tu. Kadar mut'ah. Dalam menentukan kadar mut'ah, kemungkinan kedua-dua suami isteri boleh bersetuju dengan kadar tertentu atau sebaliknya. Kadar mut'ah tu berapa? Jadi kadar mut'ah tu kemungkinan kedua-dua suami isteri boleh bersetuju dengan kadar tertentu atau sebaliknya. Maknanya syarak memberi kelonggaran kepada dua-dua pihak, suami isteri ataupun bekas suami isterinya, membuat persetujuan berapa sepatutnya kena beri. Kita ni dah berpisah dah. Jadi sebab umur pernikahan kita pun tak panjang, jadi nak buat macam mana? Isteri kata tak apalah, jadi saya nak kena bagi sagu hati lah dekat awak. Berapa? Maknanya kena bersetuju lah. Maknanya dua-dua pihak menentukan kadarnya. Yang perceraian tu bukan permusuhan. Perceraian tu adalah merupakan satu jalan agar dua pihak dapat membina satu kehidupan yang lebih bahagia. Kenapa bercerai? Biasanya sebab tak bahagia. Ada orang bercerai sebab dia bahagia? Tak mungkin lah. Dia bahagia bercerai. Kalau bercerai mati, yang tu tak dikira berceraian ni. Yang tu dia masih isteri, dia berhak mendapat harta pusaka isteri yang suami meninggal. Yang ni bercerai hidup. Jadi biasanya perceraian tu sebab apa? Tak bahagia, tak serasi, tak secocok. Tak ada orang yang dia bercerai. Kenapa bercerai? Kakak bercerai. Tak bahagia sangat saya, tapi saya bercerai. Tak boleh nak fikir kita ni kan. Kenapa abang bercerai dengan kakak? Tak bahagia. Bahagia sungguh. Apa kenapa? Tak boleh nak terima lah. Tak ada berlaku lah, maksud saya begitu. Jadi maknanya bercerai itu dengan sebab tidak serasi hidup, dengan tidak bahagia, macam-macam sebab lah yang menyebabkan tidak bahagia. Jadi apabila tidak bahagia, maknanya ambil jalan keluar lah. Islam memberi jalan keluar untuk berpisah. Jadi berpisah atau bercerai itu adalah merupakan jalan keluar agar dua pihak dapat membina hidup yang baru lebih bahagia. Sebab hidup ni mungkin panjang lagi usia hidup. Dan kalau hidup panjang lagi, perlulah hidup dengan keluarga yang baru agar bahagia. Dan maknanya apa maksud saya? Mana tidaklah perceraian itu adalah merupakan permusuhan. Perceraian itu sepatutnya bukan permusuhan. Dan apabila tidak permusuhan, maknanya suami yang mungkin lebih kaya, dia memberilah lebih. Bekas suami yang lebih kaya, dia berilah, yakni hadiah yang lebih banyak kepada bekas isteri yang pernah berjasa untuk dia. Maksud begitu. Dengan ayat maksud itulah surah Al-Baqarah ayat 236 tu. Walaupun sebegitu, dua-dua pihak ni boleh menentukan kadarnya. Jika mereka yang bersetuju dengan kadar harta yang tertentu, sama ada sedikit atau banyak, kadar itulah yang diterima oleh isteri. Muta'ah itu sah berdasarkan apa yang dipersetujui. Jadi muta'ah tu tidak ditetapkan oleh Allah kadarnya. Walaupun sebegitu, muta'ah tu memang ada dalam syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW. Kadarnya berapa? Tidak disebutkan kadar. Jika mereka berselisih pendapat dalam menentukan kadarnya, ya qadhi, yakni hakim berhak menentukannya berdasarkan keadaan mereka berdua.
susah senang suami dan keturunan isteri dan sifat-sifatnya. Firman Allah Ta'ala, dan anda kata berselisihlah pula berapa kadar. Bekas suami nak beri sekian, bekas isteri nak sekian. Jadi tak sepakat. Dalam kes ini siapa yang boleh selesaikan masalah? Kena qadi. Qadi ni hakim. Qadi itu hakim. Di mana dalam Qanun Jinayah Syar'iyah tu kalau kita belajar ada satu bab al-qada. Maknanya bab berkenaan dengan qadi. Jadi qadi itu masuk hakim lah. Di mana dalam bab itu adalah syarat-syarat hakim dan macam-macam benda lagi lah. Jika mereka berselisih pendapat dalam menentukan kadarnya, kita ulang, qadi ataupun hakim berhak menentukannya berdasarkan keadaan mereka berdua. Susah senang suami dan keturunan isteri dan sifat-sifatnya. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Surah Al-Baqarah ayat 236 yang bermaksud naklah kamu memberikan mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang naklah memberikan sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Ini adalah merupakan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umumnya. Penyelesaiannya, kalau suami itu dia orang yang berada, berilah lebih. Kalau suami itu agak orang yang kurang berkemampuan, kadar kemampuannya lah ditentukan oleh Allah, tapi tidak ditentukan kadarnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 241 yang bermaksud tadi saya datang awal makan mie. Sekarang kalau ada dia punya perasanya kering tekak. Bismillah. Kan setengah kan masak kan dia taruh perasa kan. Dia punya perasa. Kadang perasa tu jadi tekaknya kering. Apa dipanggil? MSG, Malaysia Glycemic ke apa dah. Nama apa tak ingat lagi. Tak tahu je tak tahu. Yang benar-benar nak perasa kan. Jadi kering tekak. Yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut. Al-Baqarah ayat 241. Kadar mut'ah yang digalakkan ialah tidak kurang daripada 30 dirham atau yang senilai dengannya dan tidak melebihi separuh daripada kadar mahar misli. Ini apa yang digalakkan? Kadar mut'ah yang digalakkan adalah tidak kurang daripada 30 dirham, yakni 30 wang perak lah, 30 dirham atau senilai dengannya, dan juga tidak melebihi separuh daripada kadar misli. Dalam kadar misli yang lepas, yakni mahar yang ditentukan berdasarkan kepada perbandingan dengan orang yang lain. Contohnya, si kakaknya sekian dia punya maharnya, dan adiknya nak menikah ni berapa nak beri dia punya mahar mas kahwin, yakni sebanding dengan kakak tu panggil mahar mis. Jadi tidak melebihi akan separuh daripada mahar mis bagi isteri yang diceraikan tu, pemberian mut'ah. Jadi hukum ni adalah dalam Islam, tapi tak pastilah. Kita na'udzubillah tak pernah bercerai, na'udzubillah. Kalau orang bercerai dia sempat bagi tak semua-semua ni? Kalau dia tinggal macam tu ke macam mana? Tak teringat yang tu kan, kira cabut bagi macam tu aja. Dan biasanya tak tahulah, kadang-kadang orang bercerai salah suami. Suami tidak memberi nafkah, tidak bertanggungjawab. Kalau dah tak memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab, apakah dia nak ingat nak bagi mut'ah ni? Masa dia hidup bersama pun dia tidak bagi nafkah. Apakah bercerai dia nak bagi dia punya sagu hati kepada bekas isteri?
Tapi hukum tu ada dalam Islam. Hukum ni ada dalam Islam. Dalilnya memang amat kuat lah. Kita tengok ni dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 sudah memadai untuk dijadikan sebagai dalil. Satu ayat daripada Al-Quran sudah cukup untuk jadi dalil. Lagipun ayatnya muhkam, jadi tidak ada khilaf ulama di dalam beristidlal ataupun berdalil dengannya sebagai hukum. Cuma masyarakat kita lah tak tahu kan, apabila satu orang bercerai dengan sebab dia tidak memberi nafkah kepada isteri, dan apakah mungkin dia nak memberi sagu hati kepada isteri setelah dia berpisah? Mana dia tak bertanggungjawab masa hidup bersama. Dia tak mungkin nak beri sagu hati, melainkan orang tu dia tahu agama. Masa dia hidup dulu pun dia memberi nafkah dengan cara yang betul, tapi dengan sebab tidak serasi lagi. Mungkin orang beragama ni ada juga dia beri sagu hati kepada isterinya. Kan ada juga perceraian yang tertentu yang pernah kita dengar, suami memberi sagu hati kepada isterinya 1 juta, 2 juta bekas isteri. Ada juga, tapi mungkin sikit lah. Sikit sebagai contoh. Tapi ada lah. Ada, bukan tidak ada. Maknanya mereka-mereka ini memang memahami tentang hukum ini. Hukum memberi sagu hati kepada isteri. Kan ada ceraian orang yang terkenal, lepas tu dia memberi kepada bekas isterinya berapa juta. Jadi maknanya dia faham. Dia faham. Hikmat disyariatkan mut'ah. Hikmat disyariatkan mut'ah ialah untuk mengambil hati isteri yang telah diceraikan sewaktu dia meninggalkan kehidupan bersuami, meringankan bebanan dan kesusahan disebabkan perpisahan dan mengobati perasaan sakit hati dan rasa benci yang memuncak hasil daripada perceraian tersebut. Hikmah pemberian hadiah ataupun sagu hati yang berbentuk mut'ah ini sebagai mengambil hati isteri yang diceraikan sebab pernah hidup bersama, mungkin dalam masa tertentu beberapa tahun hidup bersama tapi berpisah, sebagai menghargai, menghormati dan juga sebagai meringankan bebanan isteri yang dia sebelum ni dia bergantung kepada suami dan dia terpaksa hidup mendiri, mana terpaksa hidup berdikari sendiri. Jadi makna meringankan beban dan kesusahan disebabkan perpisahan, dan juga kadang boleh mengubati perasaan sakit hati dan rasa benci yang memuncak hasil daripada perceraian tersebut. Ini mungkin sebagai jalan dan juga agar isteri tu dia redha lah dengan perpisahan. Ada satu orang, saya pernah mengajar satu tempat, saya tak nak sebut lah, dia berpisah. Dia berpisah tu bukan suami yang nak ceraikan dia, dia minta berpisah sebab suami nak kahwin lain. Itu biasa. Sepatutnya kalau suami nak kahwin lain, kenapa kita nak berpisah? Tapi ialah siapa yang suka berkongsi kan? Tak ada suka berkongsi. Kalau kita duduk pihak perempuan, kita tak nak berkongsi. Sebab kita duduk pihak lelaki, kita banyaklah alasan. Banyaklah kita dalilnya, banyaklah hadisnya kita baca kan. Sebab bagi pihak kita, bagi pihak perempuan, dia tak nak berkongsi. Azan dulu, azan.
Yang ni cerita yang tadi, moga-moga dapat jadi pengajaran lah. Jadi dia berpisah dengan sebab suami nak menikah baru. Dan suaminya benarkan dia duduk di rumah dia, rumah suami dia lah. Suami pindah rumah lain, ada rumah lain. Rumah tu besar, rumah double story. Dengan anak-anaknya lah. Dan bekas suaminya memberi sarai hidup sampai sekarang. Dah lama dah berpisah. Umur dia lebih banyak dari saya. Maknanya suami tu orang yang baik lah. Orang yang baik. Dia pun sebut dengan saya, dia kata, "Ustaz, kalau suami saya halau, rumah dia teruk je," dia kata. "Nak cari rumah sebesar ni duduk." Dia kata, "Macam mana suami akak? Suami bagi biaya sampai sekarang." Dia pun ada pencen lah. Dia duduk anak-anak pun dah, yang dah kahwin besar di situ. Suami tak halau, rumah dia, rumah suami. Rumah tu dia duduk sama suami dulu lah. Jadi kadang-kadang kita fikirlah, maknanya kalau kita ni apabila berlaku kes macam tu, kenapa kita nak berpisah terus? Kalau kita boleh bersabar, masih jadi isteri pada suami. Dan rumah tu memang dia tak halau pun, dah bercerai pun tak halau. Maknanya kalau kita fikirkan sebaliknya, kalau bersama dengan suami, suami pun taklah menzalimi. Sebab apabila dia bercerai, rumah tu masih dia duduk di situ, tak dia halau. Dan bukan setakat tu, biaya pun suami dia beri. Suami dia orang ada harta. Maknanya tak ke semua orang lelaki yang zalim lah maksudnya dalam kes itu. Itu sedikit perkongsian. Keterlaluan dalam mas kahwin. Ramai di kalangan manusia yang menjadikan mas kahwin seolah-olah harga seorang perempuan. Mereka menyangka mengenakan mas kahwin tinggi adalah lambang kemuliaan, keluarga dan keagungan perempuan itu. Oleh itu mereka menaikkan kadar mas kahwin. Keterlaluan dalam menilainya untuk memperlihatkan nilai pengantin perempuan dan kemuliaan kedudukan keluarganya, serta berbangga dengan persiapan dan perabot-perabot rumahnya. Ini kes keterlaluan dalam mas kahwin ni berlaku dalam masyarakat kita lah. Cuma kalau kita nisbahkan dengan Selangor ni, dia mas kahwin diletakkan oleh JAIS kan, Jabatan Agama Islam, kadar berapa. Dan biasa yang tinggi bukan mas kahwin tapi hantaran, betul. Hantaran tu yang tinggi. Hantaran itu dah jadi sebagai adat yang kuat sehingga tak boleh nak dihapuskan duit hantaran tu. Hantaran itu yang jadi banyak. Yang disebut di sini adalah mas kahwin. Kalau mas kahwin kadar di Selangor ni pun tak tinggi manalah. Di setengah negeri lain pun kalau yang ditetapkan tak tinggi. Tapi ada setengah negeri yang mas kahwinnya bukan yang dimaksudkan dengan mas kahwin seperti di Selangor, tapi hantaran itu mas kahwin. Itu yang tinggi. Berapa ribu? Ribu-ribu itulah yang kadang-kadang jadi berat kepada pihak laki-laki untuk memberi. Jadi kalaulah hantaran tu dijadikan sebagai mas kahwin, memang tidak ada pilihan lah. Kalau mas kahwin
Kata hantaran tu sebagai mas kahwin 10.000, jadi 10.000. Kalau 15.000, 15.000 mas kahwinnya. Kalau 30.000, 30.000. Hantaran tu sebagai mas kahwin. Jadi tidak ada boleh nak direndahkan lagi. Inilah yang dimasukkan dalam mas kahwin bentuk ini. Kalau di Selangor ni saya tak pasti berapa ratus mas kahwin Selangor. 300. 300. Kalau 300 taklah mahal kot 300. Tapi dia punya hantaran tu yang mahal. Sebab apa saya sebut di sini, nak dihubungkan dengan sini mas kahwin di Selangor tu tidak tinggi. Tapi yang apabila mas kahwin itu, hantaran itu sebagai mas kahwin, itu yang jadi tinggi. Itu yang dimasukkan lah. Ini perbincangan kita akan bincang insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Ada muskil? Ya. Nah, ya. 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 Ya, 3 kali. Adakah setiap kali dia keluarkan talak, suami kena keluarkan Okey. talak 1, talak 2 dan talak 3. Dan soalan kedua tentang perpisahan. Saya tak ada tentang perpisahan. Kalau perpisahan itu disebabkan kematian. Okey. Terus saya kita tahu tak ada faraid tadi. Okey. Isteri akan dapat harta dia melalui faraid. Okey. Kemudian dah ada lah Islam dan menjamin. Ya. Dia selesa isteri bukan isteri. Okey. Dia dah menyesal sikit. Yang pertama Haji tanya, kalau satu orang tu menceraikan isteri dengan talak satu, dia panggil talak satu talak raja'i. Talak raja'i, talak yang boleh rujuk. Talak raja'i itu maknanya isteri itu masih sebagai milik suami. Bila talak raja'i itu, suami kena beri muta'ah. Bila? Apabila habis iddah, suami tidak rujuk isteri, maknanya akan terpisah. Di saat itulah suami beri muta'ah. Itu talak satu. Talak satu dia panggil talak raja'i. Dia satu orang ceraikan isteri talak satu dan dalam tempoh iddah isteri itu dia tidak rujuk isterinya, di mana selepas habis iddah mana tak boleh nak rujuk lagi. Apabila tak boleh rujuk lagi, dia kena, saat itulah dia kena bayar, maknanya kena bayar muta'ah. Kisnya Haji tanya pertama tadi. Ataupun dia talak dua. Dia talak satu, dia rujuk. Talak dua, dia biarkan masa lama sampai habis tempoh iddah, dia tak rujuk. Di mana asalnya talak raja'i, boleh rujuk. Apabila habis tempoh iddah, di mana saat itulah dia kena bayar muta'ah. Itu yang talak raja'i. Satu lagi talak bain. Talak bain ni talak dengan 3 talak sekaligus. Cerai isteri dengan 3 talak. Tapi talak bain maknanya saat habis talak cerai tu dia kena bayar, kena bagi muta'ah, sebab dia tak boleh nak rujuk itu. Talak bain bukan talak yang boleh dirujuk. Talak raja'i boleh rujuk, tapi rujuk tu bila? Masa dalam iddah, tempoh iddah. Ini tempoh iddah tu 3 kali suci. Kalau talak sekali dia boleh rujuk. Kalau talak 2 kali dia masih boleh rujuk. Tapi kalau habis tempoh iddah mana tak boleh rujuk dan dia kena bagi muta'ah. Itu yang pertama, boleh. Yang kedua, persoalan yang kedua ni perbezaan dengan apa yang dimasukkan di sini dengan perpisahan. Sebenarnya benda yang sama, sebab talak cerai atau perpisahan, talak cerai dan perpisahan itu benda yang samalah. Ini perpisahan suami isteri ni dengan sebab 2 keadaan. Perpisahan suami isteri dengan sebab cerai ataupun talak. Yang keduanya dengan sebab kematian. Yang sebab kematian dia tidak ada timbul persoalan memberi muta'ah, sebab isteri mendapat harta pusaka suami. Dan apabila yang pertama, yang kedua bercerai dengan sebab apa? Dengan sebab tadilah, dengan sebab talak. Sebab talak barulah dia mendapat muta'ah. Maksud saya di sini, perpisahan tu adalah, perpisahan dan perceraian tu adalah benda yang sama sebenarnya, cuma dia atau tu jadi macam 2 benda. Haji perasan tak tu? Dengan sebab talak cerai atau berpisahan, jadi benda tu adalah sama.
dia adalah talak. Apabila berlaku talak, mana berpisah. Jadi berlaku perpisahan dengan sebab talak, kenalah bayar mut'ah, kena beri mut'ah. Tapi kalau berpisah dengan sebab kematian, memang sudah ada hukum yakni isteri berhak mendapat harta pusaka walaupun belum sempat disetubuhi. Menikah sahaja mati sakit jantung sebab isteri muda. Suaminya umur 79, isteri 19. Terperanjat, lepas tu mati. Tak sangka dah pula. Lagi macam mana? Dia isteri dia lah, walaupun dia belum sempat bersama, di mana berhak mendapat harta pusaka. Kalau suami ada anak, dia dapat 1/8 daripada harta pusaka. Dan kalau suami tidak ada anak, isteri mendapat 1/4 daripada harta pusaka. Dia dipanggil faraid. Allahu a'lam. Boleh, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.